Dapatkan welcome bonus sebanyak 170 USD selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Apa khabar tuan-tuan dan puan semua? So, hari ini saya nak buat technical analysis on Bitcoin dan saya nak tunjukkan ada dua asset class yang mana kalau dua aset kelas ni jatuh, maka akan ada harapan untuk kripto untuk buat sedikit kenaikan dalam tempoh waktu yang terdekat. Okay, so dua benda ini kena jadi. So apa benda tu saya akan tunjukkan dalam video ni lah. Okay, so first thing first, kita terus kepada chart Bitcoin kita ni. Okay, so kalau kita tengok sebelum kita pergi dekat chart pun, market sekarang ni nampak menghijau. Okay, so 2 hari lepas pada 13 Julai ada dibuat pengumuman bahawa kadar inflasi naik 9.1% dan memang market agak jatuh lepas dengar 9.1%, tetapi dia tak jatuh terlampau teruk. Okay, so basically market dapat absorb pengumuman tersebut sebab mungkin market dah bersedia dah. Macam saya pun kata kemungkinan dia akan pergi 9%. Bukan saya je cakap macam tu, ramai yang macam dah predict dia takkan pergi 8.8 walaupun forecasted daripada pakar-pakar adalah 8.8, tapi sentimen market adalah dalam 9% something macam tu. Okay, so dia pergi 9.1% seolah-olah dia match dengan sentimen market. Okay, tetapi walaupun kita tengok harga tengah naik, ini bukan bermaksud kita dah kembali ke bull run. Okay, yang ni boleh dikatakan sebagai relief rally. Relief rally ni dia akan naik sedikit, lepas tu dia boleh turun balik. Okay, sebab kalau kita tengok carta Bitcoin ni, keadaan masih dalam downtrend. Okay, so sejak bulan Oktober 2021 Bitcoin 69,000 dan dia since that memang downturn lah. Okay, so kalau kita tengok dekat channel ni, perfectly dia berada dalam channel ini. Okay, cumanya dalam beberapa minggu yang lepas, sejak bulan lepas lah dia seolah-olah nak break channel ni, tetapi benda ni tidak berlaku. Dia bergerak sideways. Okay, so sekarang ni Bitcoin nampaknya sedang buat pergerakan sideways, tetapi tuan-tuan puan-puan perlu ingat ada satu strong rejection area. Okay, so the rejection area adalah dekat kawasan yang ni. Kawasan ni berapa harga dia? Sekitar harga 21,000. Okay, paling max pun 22,000 lah. Okay, sebab bahagian 22,000 ni dia dah bentuk wick. Wick ni usually tak strong. Kita selalu kena tengok body dia. Okay, so ini adalah rejection zone yang tuan-tuan puan-puan kena fahamkan, sebab dua kali dah dia reject. So most likely akan ada rejection untuk kali ketiga, unless dia tak membentuk wick tetapi dia membentuk body dekat kawasan 22,000 ni, then kemungkinan dia boleh naik ke next resistance zone, which is 27,000 something like that. Okay, so 22,500 ni adalah satu resistance yang sangat-sangat kuat untuk Bitcoin buat masa sekarang. Okay, so even kalau buka kalau saya gunakan indikator, let's say saya buka indikator pun, dia memang tunjukkan satu resistance yang strong. Okay, sekejap saya padamkan yang bulat saya buat ni. Okay, so dia memang menunjukkan resistance yang strong. So dekat Bollinger Band pun dia menunjukkan resistance dekat area 22,000 ni. Okay, dan yang ni pun dia masih dekat peringkat resistance ni, dekat EMA yang ni kalau tak silap EMA 21. Okay, 21 moving average pun seolah-olah menunjukkan rejection. Sebab apa? Sebab sebelum ni dia reject dekat EMA 21 dan sekarang ni pun dia ada rejection dekat EMA, seolah-olah mungkin membentuk rejection. Okay, mungkin dia akan reject dekat sini ataupun reject dekat kawasan upper Bollinger Band ni. Okay, kalau dia lepas
yang ni, then most likely dia punya resistance level ada sekitar 23,000 ni. Tetapi bagi saya dengan keadaan market sekarang ni, dengan makroekonomi yang tak begitu jelas, saya rasakan kemungkinan dia akan reject dekat level 22,000 lah. Okay, 22,000 ni bagi saya adalah rejection level untuk Bitcoin. Okay, so sekarang ni tuan-tuan puan-puan mungkin terfikir, apa benda, dua benda yang kalau berlaku maka market kripto mungkin akan ada sedikit relief rally ataupun mungkin boleh naik ke 27,000 dan sebagainya. Okey. Benda yang pertama adalah bond market. Ini bond market ni kalau kita perhalusi tuan-tuan puan-puan, dah lama dah dia dalam keadaan uptrend. Okey, so let's say tak apa, saya tukar dalam weekly. Ngada-ngada pula. So bila kita tukar weekly, kita nampak selalunya dia dekat trendline ni dia akan reject sejak tahun 87 lah. Kalau ambil dari tahun 94, selalunya dekat trendline dia akan reject. So bond market memang ke bawah lah. Okey, tetapi bermula pada tahun 2022 dia dah break trendline ni, dan sekarang ni dia berada di fasa resistance yang sama pada tahun 2018. Ini adalah dia punya resistance level tuan-tuan puan-puan, dan sekarang ni seolah-olah dia membentuk resistance. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan satu signal yang bearish. Okey, perlu diingat, bond market ni dia punya sifat dia bertentangan dengan stock market ataupun kripto. Kalau bond naik, kripto turun. Kalau bond turun, kripto akan naik, saham akan naik. Okey. So, pattern yang dia sedang tunjukkan sekarang ni adalah pattern bearish yang dipanggil head and shoulders. Okay, so bond market menunjukkan pattern head and shoulders. So, ni peak 1, 2, 3. Cuma head and shoulders ini tidak terbentuk secara total. Maksudnya dia seolah-olah ingin melakukan head and shoulders. So, boleh jadi okay, ni 1, okay, ni 2, then yang ni dia naik kan, maybe dia pergi sideways, and then kalau dia turun balik dekat sini, kawasan dia adalah sekitar dekat 2.74% ni. Kalau dia start break bawah tu, then kita dah boleh kata bond market dah semakin lemah dan bond market tengah jatuh. Benda kejatuhan ini perlu berlaku untuk market kripto naik. Sebab memang dia bond market dengan market kripto ni bertentangan. Sebab apa? Bond market ni dia adalah orang whale-whale besar gunakan sebagai safe asset bila keadaan ekonomi tidak begitu baik. Okay, so hopefully kita dapat tengok bond market ni jatuh. Okay, lagi satu indikator, ini yang kedua yang tuan-tuan puan-puan kena tahu, which is so far saya tak nampak lagi dia nak jatuh, adalah kekuatan USD. US dollar ni semakin lama semakin kuat. Seperti tuan-tuan puan-puan tahu, dulu dia duduk print banyak USD. Sekarang dia dah stop print, dia dah kurangkan supply. Bila dia naikkan interest rate dan sebagainya, dia sedang membunuh demand dan juga mengurangkan supply mata wang USD. Okay, so bila USD ni jadi kuat, kita pula jadi lemah. I mean in terms of ringgit, ringgit akan jadi automatically lebih lemah lah. Okay, unless kalau macam kita trading, kita trade dalam USD, masuk lah kan, dapat profit dalam USD, kita tukar dalam ringgit, kita akan dapat lebih banyak ringgit. Tapi dari sudut pasaran kripto, kekuatan USD ni adalah sesuatu yang tidak begitu baik. So ramai yang kadang-kadang tanya, kata kripto ni hedge against inflation. Okay, so apparently sekarang ni kripto ni dia adalah hedge against inflation, tetapi bukan untuk price inflation, tetapi monetary inflation, di mana bila US buka printer, print duit banyak-banyak, waktu tu kripto akan naik. Dan bila US dah stop print duit banyak-banyak, waktu tu kripto ni dah boleh jual dan ambil profit. Itulah conclusion yang kita dapat tengok berdasarkan supply and demand currency USD. Itulah pergerakan kripto terhadap currency USD. So lepas ni, kalau katakanlah bulan 11 ni akan ada pilihan raya dekat November pula, bulan 11 ni akan ada pilihan raya dekat US,
dan difahamkan kemungkinan besar kerajaan Joe Biden ni akan bagi stimulus check. Maksudnya dia akan print balik duit. So bila dia buka money printer, waktu tu mungkin kripto naik. Nanti bila dia tutup boleh ambil profit. Itu kalau orang yang invest on a longer time frame lah. Kalau yang trade intraday apa semua tak ada masalah. Tapi kalau buat swing trading sedap. Okay, so in terms of inflation, sekarang ni dia adalah hedge against inflation, tetapi bukan untuk pricing inflation, tetapi adalah untuk monetary inflation. Ada beza antara dua tu. Okay, so USD ni nampaknya makin lama makin kuat lah. Dia bergerak dalam channel ni. Cumanya yang menariknya dekat ascending channel ni, setiap kali dia pergi atas dia kena reject. Ni pun dia nak cuba break, then dia kena reject. Okay, so apa yang saya tengah tunggu adalah satu trend dia jatuh. Okay, trend yang ni nampak macam seolah-olah ascending wedge, which is bearish, di mana dia boleh jatuh, tetapi benda itu tidak berlaku. Kadang-kadang tak semestinya trend tu bearish, dia akan jadi bearish juga. Okay, so benda ni tak jatuh, tapi dia semakin naik. So saya nak tengok dalam masa minggu depan pula, adakah dia akan break channel ni, adakah USD akan jadi lebih kuat lagi. Sebab lagi kuat matuan USD, lagi bermasalah. Okay, lagi bermasalah untuk ringgit lah, untuk kripto dan sebagainya. So nak tak nak USD perlu jadi lemah. Perlu jadi lemah. Okay, tak adalah lemah sangat lah kan. At least pergi dekat 100 or something like that, sebagaimana pada tahun 2020 macam tu. Okay, tapi dia boleh jadi lebih kuat sebab last kita tengok dia kuat pun, ni nampak ni tahun 2001 dia pergi, ni zaman .com bubble dia pergi sampai 120. Sekarang ni sampai dekat 108. Boleh jadi dia pergi sampai .com bubble, tapi kalau dia mula membentuk pattern triple top macam ni, ini dah bearish dah. Triple top ni dah bearish dan dia akan turun. So far saya tak nampak lagi dengan keadaan semasa for this particular price, saya tak nampak lagi pattern bearish. Okay, so walaupun bond market nampak pattern bearish, ni pun nampak pattern bearish, tapi dia break pattern bearish ni. So the most realistic thing adalah untuk kita tunggu adakah dia akan membentuk pattern head and shoulders, ataupun double top, ataupun triple top. Benda ni yang penting, sebab dulu pernah berlaku triple top. Okay, tahun bila ni? Tahun 2000 macam tu, .com bubble. Lepas tu bila ni? Ini pun sama gak. Ini zaman kegawatan ekonomi tahun 80-an lah, awal 80-an. Okay, ni pun sama juga. Dia naik sampai 165. Okay, dan bila lagi? Dah tak ada data dah. Okay, sebab zaman 80-an pun adalah zaman ekonomi agak tenat. Okay, so inilah dia dua indikator yang tuan-tuan puan-puan kena monitor. Okay, bond market nampaknya menunjukkan pattern bearish, tapi kita perlu tunggu confirmation lah untuk head and shoulder pattern. Dan yang ni kita tak nampak lagi satu pattern yang kuat, untuk USD currency. Okay, so lagi satu benda yang saya nak tunjuk. Okay, ini adalah berkaitan dengan futures market. So sekarang ni tuan-tuan puan-puan kena faham, market kripto ataupun market Bitcoin dia tak ada demand yang kuat. Sebab apa? Sebab dia tak ada ETF. ETF spot belum diluluskan ataupun tidak diluluskan lagi oleh kerajaan US. Sebab kita perlukan naratif ataupun demand yang kuat. So kalau tahun 2020 demand dia banyak naik, 2020-2021 ni sebab apa? Naratif institution investor. Bila Elon Musk masuk, PayPal, banyak institution besar ni mula beranikan diri announce yang mereka ada position dalam kripto. So benda ni memberikan satu demand yang kuat. Okay, but then demand ni kena ada sentiasa demand yang baru. So the next demand adalah spot ETF, yang mana kalau benda tu berlaku, dia boleh memberikan sedikit push untuk harga kripto tu naik. Tetapi demand sahaja tidak cukup, keadaan ekonomi kena bertambah baik juga. Okay, so hopefully dua benda ni kena berlaku. Bila ada spot ETF dan ekonomi lebih baik, then most likely kita boleh tengok harga Bitcoin untuk pergi ke all time high dia yang lepas, which is 69,000 lah. Okay, so
bercakap tentang futures market ni, kita kena faham sekarang ni bila demand lemah ataupun demand rendah, kebanyakan pergerakan digerakkan oleh whales-whales yang bermain di futures market. So apa yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan puan-puan ni adalah, okey, yang atas ni yang ada warna putih putih hitam ni, ini adalah price chart ataupun candlestick untuk Bitcoin against USD. Yang bawah ni, yang merah hijau ni, ini adalah candlestick untuk Bitcoin long. Maksudnya orang buka position long. Maksudnya dia buka position bahawa Bitcoin akan naik. Okay, so always remember, bila futures ni, bila orang buka position dekat satu arah terlampau banyak, usually mereka akan kena liquidated dan mereka akan hilang duit. So kalau kita tengok ni, bila pergerakan futures ni, contoh bila start daripada November 2020 ni, dia menghijau. Maksudnya bila long position ni semakin kurang, maksudnya ramai yang buka long position ni liquidated, harga Bitcoin akan naik. Okay, and then bila ramai yang tengah bina position long position, maksudnya ramai yang predict Bitcoin akan naik, dia bina long position, harga Bitcoin akan turun. So bila turun, diorang pun hilang duit. Okay, then kita tengok dekat sejak Julai ni, bila trendline untuk futures ni bergerak ke bawah, okay, harga Bitcoin pun naik. So bila orang predict harga Bitcoin akan jatuh, dia akan naik lah. Bila orang predict harga Bitcoin akan naik, ataupun dekat futures dia bet harga akan naik, harga Bitcoin akan drop. So sejak November ni, kita nampak position untuk Bitcoin long ni semakin lama semakin bertambah. So bila position long position ni bertambah, harga Bitcoin ni kita tengah tengok sedang merudum ataupun sedang jatuh. Dan kalau kita buka zoom ni, apa yang perlu berlaku sekarang tuan-tuan dan puan adalah pattern ni. Trendline dia kena jatuh. Tetapi sekarang ni long position ni masih strong dekat level ni. Dia kena jatuh. Long position ni kena jatuh. Either orang close position dia ataupun dia kena liquidate. Dua benda ini perlu berlaku, baru akan position long ni akan jatuh. Dan bila long position ni jatuh, harga Bitcoin kemungkinan akan naik. Okay, so sekarang ni dia sedang stabilize dekat sini. Mungkin kalau dia naik lagi, kalau long position ni naik lagi, kemungkinan harga Bitcoin ni akan drop lagi. Okay, so kalau kita nak jumpa bottom untuk Bitcoin, cara dia adalah bila long position ni menjadi semakin lemah dan semakin jatuh. Kalau long position jatuh, yang ni akan naik. Tetapi yang menariknya sekarang, nampak tak, bila long position ni maintain dekat aras ni, Bitcoin punya price pun maintain dekat kawasan ni juga. Cuma dekat sini dia tak tunjuk pricing, dia tunjuk persen. Tapi ini kita tahulah, which is the current price kita 17 ke 20 18 ke 21,000 macam tu. Okay, so yang ni saya sangat-sangat menunggulah, sangat-sangat menunggu untuk dia buat sedikit perubahan. Kalau dia start naik, then saya dah tahu dah, okay, dia Bitcoin boleh drop lagi, mungkin ke 10,000. Tapi kalau dia start tu jatuh, maksudnya Bitcoin akan ada mungkin relief rally. Okay, relief rally di mana Bitcoin akan naik sikit lah ke 26k ke 27k. Okay, so make sure tuan-tuan dan puan monitor BTC USD long position ni. Okay, kalau position ni jatuh, then berita baik untuk Bitcoin. Okay, so itu saja sedikit sebanyak sharing on technical analysis ni. So tuan-tuan dan puan yang mana yang belum like, belum komen dan juga belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ni, sebab banyak info-info regarding crypto yang saya akan share. Dan latest pun, kalau tuan-tuan dan puan tengok dekat Instagram, saya dah mula share regarding peluang-peluang untuk kita tengok kripto yang baru dilancarkan. Okay, yang tu saya kena buat separate video lah, apa yang saya nak cuba ketengahkan melalui sharing early investment ini. Okay, so itu saja video untuk hari ini. Kita akan jumpa di dalam video akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.